Cubaan pertama, Forum Remaja Penjana Idea Kritis. Cubaan kedua, Forum Remaja Harapan Bangsa Tiang Negara. Cubaan ketiga, Forum Remaja Tokoh Generasi Pintar. Cubaan keempat, Forum Remaja Aset Pembangunan Negara Cemerlang. Forum Remaja Kunci Pembangunan Remaja Bermisi. Bermisi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi peneraju kebenaran. Ahli-ahli panel yang gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam ukhuwah kepada semua. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. 11 Mac 2020 merupakan tarikh yang tidak akan dilupakan oleh semua masyarakat dunia kerana Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan situasi pandemik global berikutan penularan virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Pandemik COVID-19 telah mengubah corak hidup dan rutin harian rakyat Malaysia dan menyebabkan mereka perlu keluar dari zon selesa dan menyesuaikan diri dengan norma baharu yang diselaraskan oleh kerajaan. Dari aspek dunia pendidikan pula, pembelajaran dalam talian telah diperkenalkan untuk memastikan supaya pelajar tidak tercecah dalam pelajaran. Seterusnya, meneruskan pembelajaran seperti biasa walaupun tanpa bersemuka. Namun begitu, setelah hampir 3 tahun mengharungi sesi pembelajaran dalam talian, Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin mengumumkan bahawa Malaysia telah memasuki fasa endemik bermula pada penghujung Oktober 2021. Sehubungan dengan itu, pelajar-pelajar bakal menghadapi perubahan dalam sistem pembelajaran mereka buat kali yang kedua. Pada hari yang mulia ini, kami akan membicarakan tentang salah satu isu hangat yang menjadi buah mulut masyarakat dan sering dipaparkan di muka-muka akhbar, iaitu selepas pandemik, adakah pembelajaran di rumah, iaitu PDPR, masih boleh dilaksanakan? Kami akan membincangkan perbezaan kaedah pembelajaran yang digunakan di institusi-institusi pendidikan serata Malaysia, terutamanya di sekolah, iaitu PDPR dan PDPC. Untuk pengetahuan sidang hadirin sekalian, PDPR merupakan akronim untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah, manakala PDPC ialah singkatan pembelajaran dan pembudayaan. Sebelum saya memulakan diskusi ini, ayo berkenalan dengan barisan panel kita yang manis-manis belaka. Memperkenalkan panel pertama kita iaitu saudari Chia Munian. Panel kedua kita pula iaitu saudari Azana Alisa binti Anwar. Dan akhir sekali, saudari Ashwarya Eng, panel terakhir untuk diskusi hari ini. Izinkan saya membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama, saudari Munian. Apa khabar saudari? Bolehkah saudari kongsikan suasana pembelajaran sebelum pandemik ini berlaku? Selamat sejahtera hadirin sekalian. Saya baik-baik saja. Terima kasih kepada saudari pengurusi. Sesungguhnya, suasana pembelajaran sebelum pandemik berlaku, guru dan murid menjalani sesi pembelajaran secara bersemuka sepenuhnya dan tidak mengamalkan penjarakan fizikal. Dalam hal ini, komunikasi dua halang antara murid berlaku sesama pembentangan tugasan yang diberikan oleh guru. Pembentangan akan dilaksanakan menggunakan berbagai medium yang kreatif. Salah satu kaedah pembentangan dengan menggunakan kertas majung. Murid-murid akan menulis maklumat daripada buku atau laman sesawang untuk berkongsi hasil tugasan semasa aktiviti kumpulan dijalankan. Pada masa yang sama, guru perlu membimbing murid untuk menyiapkan tugasan tersebut. Dengan ini, guru dapat melahirkan murid yang mahir untuk mencari maklumat yang berkaitan dan menilai ada maklumat yang diperoleh itu cukup atau tidak untuk melaksanakan tugasan pembentangan yang diberi. Selain itu, aktiviti-aktiviti yang selalu dijalankan supaya pembelajaran tidak terlalu bosan dan murid juga dapat memberikan perhatian semasa belajar. Contohnya aktiviti 3-3 Wednesday, gallery walk dan membuat kuis serta menggunakan peta writing sebagai panduan untuk menjana idea. Melalui aktiviti-aktiviti tersebut, guru boleh menerapkan beberapa nilai positif dalam diri murid itu sendiri, seperti penglibatan aktif
bersikap terbuka untuk menerima idea dan pandangan rakan-rakan lain, serta mengeratkan hubungan silaturahim. Lantaran itu, aktiviti tersebut dapat menggalakkan murid untuk memberikan pandangan atau idea tentang sesuatu topik yang sedang dibincang. Dari sudut ini, guru boleh menilai proses pembelajaran murid. Di samping itu, aktiviti ko-kurikulum dan pertandingan dijalankan secara bersemuka dan pada waktu persekolahan. Umumnya, aktiviti ko-kurikulum akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu dengan peruntukan masa 180 minit seminggu dan penyertaan murid adalah wajib seperti yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Dalam subperaturan 3 kolom 3 Kurikulum Kebangsaan 1997 telah menyatakan bahawa kegiatan ko-kurikulum di sekolah hendaklah mengandungi penyertaan dalam sukan dan permainan, persatuan tengkelak, penyertaan dalam badan beruniform dan lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Bukan itu sahaja, aktiviti ko-kurikulum juga termaksudlah gotong royong memperbaiki kawasan sekolah, gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum dan moral yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan kepribadian. Demikianlah situasi pembelajaran sebelum pandemik ini berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudari panel pertama, saudari Munyan. Kata-kata saudari sebentar tadi membangkitkan perasaan kerinduan terhadap kehidupan sebelum pandemik. Saya ingin menunjukkan soalan yang seterusnya kepada saudari ahli panel kedua, iaitu saudari Azana Alisa. Bolehkah saudari ulaskan serba sedikit tentang situasi pembelajaran sewaktu pandemik? Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, pada Mac tahun 2020, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP baharu dari bersemuka kepada pembelajaran di rumah yang dikenali sebagai PDPR. Langkah ini telah diambil setelah semua sekolah diarah tutup untuk memutuskan rangkaian jangkitan virus COVID-19 daripada merebak kepada sekolah-sekolah. Maka, untuk menggantikan sesi persekolahan secara bersemuka, PDPR telah diperkenalkan untuk memastikan supaya pelajar tidak tercicir dalam pelajaran seterusnya dapat meneruskan pembelajaran seperti biasa walaupun di rumah dan tanpa penguasaan guru sepenuhnya. Apabila pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan di rumah, ini menjadikan medium utama penyampaian ilmu berlaku secara dalam talian. Kementerian Pendidikan telah mengambil pelbagai langkah proaktif dalam menyediakan suatu sistem atau medium yang mudah diakses untuk kegunaan guru serta murid. Antaranya dengan menyediakan portal secara dalam talian iaitu Digital Education Learning Initiative Malaysia D5. D5 merupakan tapak pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh para murid. Mereka boleh mengakses portal web tersebut menggunakan akaun peribadi khusus untuk murid yang diperoleh daripada pihak sekolah. Lantaran itu, bukan PDP sahaja yang telah berpusing 180 darjah, tetapi dari segi ko-kurikulum juga. Pelbagai kontes serta program terpaksa dibatalkan dan perlu dijalankan dalam talian. Aktiviti seperti hari sukan, merentas desa dan hari kantin yang dulu diadakan dengan penuh meriah tanpa sekatan juga terpaksa dibatalkan dan dilakukan secara maya atau virtual bagi mematuhi garis panduan dan operasi standard yang telah ditetapkan. Akhir kata, implementasi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ini boleh dikatakan suatu langkah yang akan membawa kepada kebaikan dalam jangka masa yang panjang. Sesungguhnya pihak KPM dan pihak sekolah sehingga ibu bapa memainkan peranan yang amat signifikan untuk membentuk insan yang cemerlang dalam kemelutan global ini. Dalam pepatah Melayu juga ada menyatakan bersekutu bertambah mutu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh saudari ahli panel kedua, iaitu saudari Azana Alisa, berhubung dengan situasi pembelajaran sewaktu pandemik dan kaedah pembelajaran PDPR. Sebentar tadi,
Panel kedua telah menyentuh berkenaan peranan dari Kementerian Pendidikan sehingga ibu bapa sewaktu sesi PDPR berlangsung. Bolehkah panel ketiga, Saudari Aishwarya Eng, menghuraikan dengan lebih lanjut tentang pihak tersebut? Terima kasih saudari pengerusi. Salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Dalam menjayakan sistem PDPR, pelbagai pihak memainkan tanggungjawab bagi merealisasikannya untuk memudahkan pemantauan mengenai aktiviti pembelajaran anak-anak di rumah. Pihak pentadbir mempunyai tanggungjawab untuk menghubungi para murid yang tidak menyertai sesi PDPR. Perkara ini bertujuan untuk mengetahui kesukaran yang dihadapi untuk belajar secara dalam talian. Dengan ini, setiap murid akan mendapat peluang yang adil untuk menuntut ilmu dalam keadaan norma baharu kini. Meninjau daripada perspektif guru-guru pula, mereka amat bertimbang rasa dengan situasi murid yang tidak mempunyai kemudahan yang sepatutnya dan pantas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka, mereka dengan sepenuh daya upaya mengatur masa mereka bersesuaian dengan murid. Murid yang tidak mempunyai kemudahan peranti pula boleh berkongsi menggunakan peranti ibu bapa setelah mereka pulang dari kerja. Petitik tolak daripada hal ini, masalah kekurangan kemudahan peranti dalam kalangan murid dapat diatasi dengan mudah. Selain itu, murid juga memainkan peranan yang penting untuk menjayakan sesi PDPR. Murid-murid merupakan aset penting bagi membangunkan sesebuah negara yang maju. Maka, murid mempunyai hak untuk menimba ilmu tidak kira bersemuka ataupun dalam talian. Para murid sewajarnya bertanggungjawab terhadap pelajaran sendiri dan rajin menghadiri sesi PDPR. Mereka hendaklah tidak melakukan perkara yang tidak bertanggungjawab seperti ponteng kelas. Sikap sebegini akan menyebabkan murid-murid gagal dalam peperiksaan. Selain itu, murid juga hendaklah rajin menyiapkan kerja rumah. Selain itu, murid juga hendaklah rajin menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru. Sekejap. Kenapa tertukar? Selain itu, murid juga hendaklah rajin menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru sekolah. Latihan-latihan tersebut boleh meningkatkan kefahaman murid dalam sebuah mata pelajaran. Di samping itu, disiplin diri hendaklah dipupuk dalam diri para murid. Mereka hendaklah bangun awal untuk menyertai sesi PDPR yang dijalankan oleh pihak sekolah dan perlu bijak membahagikan masa sendiri dalam pelajaran dan hiburan. Bak kata peribahasa Melayu, jika benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Murid-murid perlulah mengamalkan tabiat yang baik supaya dapat mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Aishwarya Eng. Sidang hadirin yang disayangi sekalian, walaupun sesi PDPC berjalan seperti biasa setelah bermulanya fasa endemik, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan terhadap sistem pembelajaran ini supaya selaras dengan keadaan semasa. Saya tujukan soalan kepada panel kedua semula. Bolehkah saudari huraikan tentang perubahan-perubahan tersebut dengan lebih lanjut? Adakah perubahan tersebut mendatangkan perkara positif atau negatif? Pada pendapat saya, setelah negara bertukar ke fasa endemik, palihan dari pembelajaran dalam talian kepada pembelajaran bersemuka kembali tidaklah terlalu drastik. Hal ini demikian kerana bentuk PDP dalam talian ini masih menjadi suatu medium yang penting dalam melestarikan serta melengkapi proses pembelajaran. Cuma, pelajar dan guru dapat berinteraksi secara fizikal atau bersemuka semula di sekolah. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa terdapat pelbagai manfaat yang kita telah peroleh selepas PDPR, seperti pelajar dapat memperoleh kemahiran baru yang boleh diaplikasikan sehingga kini. Sebagai contoh, mungkin selepas PDPR, murid dapat mempelajari kemahiran dalam menyediakan pembentangan dalam talian dengan menarik menggunakan pelbagai aplikasi yang telah disediakan. Perkara ini secara tidak langsung telah memenuhi salah satu aspek pembelajaran abad ke-21, PAK 21, iaitu kemenjadian murid. Sememangnya, penguasaan teknologi terkini dengan kemahiran PAK 21 membolehkan pelajar mempunyai ciri-ciri holistik yang bukan sahaja berilmu, cergas dan rasional,
tetapi juga berakhlak mulia. Selain itu, seperti yang kita tahu, pada 17 Februari 2021, pihak KPM telah melancarkan TV pendidikan iaitu Didik TV yang disiarkan di saluran 107 di MyTV, saluran 147 di Astro dan saluran NTV7 di TV Unify. Saluran Didik TV KPM ini untuk memudahkan murid-murid yang tidak mendapat akses atau capaian internet menimba ilmu. Sehingga kini, Didik TV masih relevan dan boleh diterapkan untuk pembelajaran Kediri sebagai info atau sumber tambahan. Maka, murid boleh menontonnya di rumah untuk mengisi masa lapang dengan lebih bermanfaat berbanding menonton drama yang melalaikan. Konklusinya, sama ada negara dalam fasa pandemik atau endemik sekalipun, murid tidak boleh memberi alasan untuk tidak dapat menimba ilmu kerana proses pembelajaran kini lebih fleksibel. Saudari Pengerusi, izinkan saya menambah beberapa buah fikiran saya berdasarkan bahas panel kedua sebentar tadi. Ya, nampaknya Saudari Ashwara tidak sabar-sabar untuk memberikan pendapatnya. Silakan, Saudari. Terima kasih Saudari Pengerusi. Pada pendapat saya, pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam talian dapat mengurangkan beban ibu bapa dan guru. Terdapat pelbagai platform yang boleh digunakan untuk melaksanakan pertandingan. Contohnya, kini penyertaan pertandingan boleh dihantar melalui pautan dalam talian yang disediakan oleh pihak penganjur. Dengan menjalankan pertandingan dalam talian, murid-murid dan ibu bapa tidak perlu mengatur pengangkutan ke lokasi pertandingan tersebut dijalankan serta dapat menjimatkan kos dan masa. Murid-murid juga dapat meluangkan masa yang lebih banyak untuk membuat latihan atau persiapan di rumah sebelum pertandingan bermula. Selain itu, pertandingan yang dijalankan dalam talian juga memudahkan tugas para juri. Hal ini demikian kerana para juri dapat menjalankan pentadsiran atas talian dengan segera dan berbincang dengan para juri yang lain untuk mencari para pemenang. Guru-guru cemerlang yang selalunya sibuk juga boleh memantau perjalanan pertandingan dalam talian dan mendidik murid-murid tentang teknik yang perlu digunakan. Murid-murid juga dapat menyertai lebih banyak pertandingan kerana proses pendaftaran dan perjalanan pertandingan berada di hujung jari sahaja. Murid juga dapat menyertai lebih banyak pertandingan kerana proses pendaftaran dan perjalanan pertandingan berada di hujung jari sahaja. Pertandingan yang diadakan dalam talian amat senang berbanding pertandingan secara bersemuka. Dengan ini, mereka dapat mengumpul mata untuk meningkatkan markah pentafsiran jasmani sukan dan kurikulum PAJSK. Markah PAJSK amat penting kepada murid-murid untuk mencapai impian di alma mater nanti. Kesimpulannya, saya rasa pertandingan-pertandingan masih boleh dijalankan dalam talian walaupun negara kita telah mengalih ke fasa endemik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Ashwarya Eng. Bagaimana pula dengan Saudari Manian? Terima kasih Saudari Pengerusi. Pada pendapat saya, tidak boleh dinafikan bahawa perubahan sistem pembelajaran masa kini memanifestasikan kelahiran individu cemerlang dari aspek akademik dan sosial. Melalui pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan juga dapat melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, beralat mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Daripada pandangan Saudari Azad tadi, telah menunjukkan walaupun selepas PDBR, murid-murid masih dapat menimba ilmu daripada TV pendidikan seperti Didik TV yang disediakan oleh KPM lantaran ketidakupayaan untuk memahami sepenuhnya pengetahuan yang diajar oleh guru sekolah atau tidak mempunyai akses kepada internet untuk memperoleh pengetahuan. Oleh hal yang demikian, pemikiran konvensional masyarakat terhadap pendidikan dengan belajar di kawasan sekolah sahaja haruslah diubah dari masa ke masa. Lantaran murid-murid berpeluang belajar dengan berbagai saluran merupakan prakasa yang efektif untuk menggabungkan pengetahuan yang diperolehi dan juga memperoleh berbagai sumber tambahan.
Di samping itu, murid-murid juga mampu memberi ruang untuk mencapai tahap kemahiran profesional dengan mencampakkan minat dalam berbagai domain. Mengambil pandangan yang diberikan oleh Saudari Aishwarya, guru-guru mampu membimbing murid untuk menyertai berbagai pertandingan akademik serta pencapaian murid tersebut dapat menjadi perkembangan yang baik kepadanya. Lantaran itu, sama ada pertandingan dalam talian ataupun secara bersemuka membawa falsafah yang lebih berat seperti meningkatkan sadaya murid dan melangkah gagah yang yakin sehingga masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Manian. Daripada penerangan semua panel, jelaslah bahawa kaedah pembelajaran PDPR masih relevan walaupun bilangan kes COVID-19 semakin menurun saban hari. Semua pihak juga berganding bahu dalam usaha penambahbaikan falsafah pendidikan kebangsaan dan demi memenuhi keselesaan untuk belajar dalam situasi semasa. Seperti kata pepatah, hendak si budaya, tak hendak si dalih. Dengan izin Tuhan, kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di pesada dunia. Sidang hadirin yang disanjungi sekalian, PDPR pemangkin murid cemerlang, pemacu negara, remaja wawasan, ilmu ditimba, jasa dijulang, tonggak negara mencapai gagasan. Saya mewakili semua wakil panel mengucapkan jutaan terima kasih buat sidang hadirin yang sudi menghadiri diskusi forum kami pada hari yang mulia ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.